Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada semua peminat-peminat emas yang sedang menunggu-nunggu Facebook Live saya pada hari ini. Okey, first kali saya nak ucapkan selamat berhujung minggu. So hari Sabtu, hari ini kita relax-relax dan juga kita tambahkan ilmu emas. Jadi dengan kata lain, tahniah kepada 200 orang yang terawal yang menonton Facebook Live saya. Malam ni pula. Pagi ni saya akan share dengan tuan-tuan satu topik yang sangat menarik, iaitu topik yang bertajuk tip sukses pelabur emas. Yes. Jadi dengan kata lain, pagi ini saya akan share dengan tuan-tuan apakah resepi untuk tuan-tuan berjaya dengan emas. Sebab apa saya kena share topik ini? Sebab ikut pengalaman saya, ada orang yang tidak faham macam mana nak untung dengan emas, tetapi dia end up mengalami kerugian. Ada orang tuan-tuan. Baru-baru ni ada seorang kawan saya, dia mengalami sedikit kerugian dalam pelaburan emas dan saya nak share dengan tuan-tuan macam mana cara nak elakkan kerugian dan macam mana cara nak memaksimalkan keuntungan. So, sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut, saya nak tuan-tuan sila komen suara saya clear ataupun tidak. Okey, komen suara saya clear ataupun tidak. Yang keduanya, tuan-tuan bersiaran daripada mana? Sila komen, saya nak baca, saya nak tengok. Okey. Saya nak ucap hi dulu. Okey, first kali saya nampak Haji Wan Muhammad Wazir daripada Terengganu. Apa khabar Haji Wan Muhammad Wazir? Apa khabar Cikgu Ashinida daripada Johor? Cikgu Ashi. Mazik daripada Gua Musang. Cik Syarul Nizam daripada Terengganu. Cik Haz Rizam Rahim daripada Subang Jaya. Cik Muhammad Sofian Rosli daripada Selayang. Intan Kusalwa daripada Muar. Okay, salam daripada Ampang daripada Roses. Zulkifli Ibrahim. Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Zulkifli. Syarif Said daripada Bangi. Oh, dah ramai. Emilia Masko daripada Subang. Kak Yang daripada Kutub Utara. Siapa daripada Kutub Utara? Sila komen. Saya daripada Kutub Utara. Dan siapa daripada Kutub Selatan? Sila komen daripada Kutub Selatan. Okey, siapa lagi? Cik Saiful. Apa khabar Saiful daripada Kundang? Fakrul Anwar daripada Alostak. Ayo, ni daripada orang-orang daripada utara, Alostak. Nosanizah daripada Kuala Lumpur. Okey, dah ramai. So, dah ramai orang komen. So, sekarang sila tagging kawan-kawan anda. Cakap kata, mai masuk belajar macam mana cara nak untung dengan emas. Hari ni saya, Cik Syukur, nak ajar tip sukses dalam pelaburan emas. So, sila tagging kawan-kawan. Takkan kita nak belajar seorang-seorang, kita nak pandai seorang-seorang, kita nak kawan-kawan kita pun sukses. Kita nak kawan-kawan kita pun berjaya macam dengan kita. Okay? So, sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut tentang topik ini, kita nak berkenalan dulu dengan tuan-tuan semua. Untuk tuan-tuan yang dah familiar dengan saya, hai, selamat berkenalan, selamat berjumpa kembali. Dan untuk tuan-tuan yang tidak familiar dengan saya nak berkenalan dulu dengan tuan-tuan. Nama saya Syukur Hashim. Saya sudah 13 tahun mendidik orang tentang pelaburan emas yang betul, tepat, selamat, menguntungkan dan tidak boleh kena tipu. Jadi dengan kata lain, ilmu saya dah ajar sejak tahun 2008 dan saya sangat aktif mendidik orang dengan ilmu yang betul. Dan saya sangat tak suka kalau saya jumpa dengan orang yang mengajar ilmu yang salah. Especially ilmu pelaburan emas yang salah. Maksud dia apa? Maksud dia, orang-orang ini adalah ejen skim cepat kaya. Dia orang mendidik rakyat Malaysia tentang ilmu yang salah. Mereka cakap, okey, melabur emas ni untung, melabur emas ni dapat untung tiap-tiap bulan, dapat persen tiap-tiap bulan. Lepas tu, menipu orang. Jadi tuan-tuan berhati-hati sebab banyak pakar-pakar yang mengarut-ngarut di luar sana yang mengajar tuan-tuan ilmu yang salah.
Jadi saya daripada tahun 2008, saya mendidik rakyat Malaysia tentang pelaburan emas yang betul, tepat, selamat, menguntungkan dan tidak boleh kena tipu. So, sila tagging rakan-rakan anda. Ajak mereka masuk ke dalam Facebook Live ini untuk belajar topik menarik satu. Yang kedua, kali ini saya akan banyak tengok soalan daripada tuan-tuan. Semalam masa saya nak buat live ni sudah fikir. Syukur malam ni lagi. Biasa dengan training malam ni semua malam. Syukur pagi ni tengok soalan. Jawab soalan yang ditanya oleh peminat-peminat emas. Jadi hari ini saya akan banyak tengok soalan-soalan tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh tanya saya. Sekiranya saya dapat pick up, saya ternampak soalan yang tuan-tuan tanya, maka saya akan jawab soalan tuan-tuan. Okey? Katakan saya tak nampak, tuan-tuan copy paste banyak-banyak kali supaya saya ternampak. Okey? So sebelum bertolak dengan lebih jauh, saya nak baca lagi. Apa khabar Kudin? Kudin daripada Melaka. Kak Yang daripada Sao Paulo, Sungai Petani. Bashir daripada Kutub Utara. Fairul Aziz, Kutub Utara. Ashraf Rosdi daripada Sempadan Malaysia, Filipina. Okey, kita ada seorang staff oil and gas oil and gas, Cik Ashraf Rosdi. Jadi dia tengok daripada Malaysia, Filipina. Okey, komen dah banyak naik. Baik. Terus ada orang tanya saya, salam tuan, saya nak tanya better simpan emas fizikal di tangan atau biar dalam akaun? Ini chapter yang ke-17, kejap kita jawab kejap lagi Sekarang ni belum start lagi pun. Okey. Nanti kita start, saya akan jawab. Simpan dalam tangan ke bagus? Ataupun simpan dalam almari ke bagus? Ataupun simpan dalam peti simpanan kecemasan bagus? Okey, gurau-gurau saja, okey. Jadi saya jawab. Okey, now. Tuan-tuan, terima kasih kerana tagging rakan-rakan. Sekarang, saya bagi overview sikit. Selepas saya mengajar topik ini, tips sukses pelabur emas, seperti biasa saya akan buat offer. Saya akan buat tawaran untuk belian, saya akan buat tawaran untuk menjadi dealer, dan hari ini saya ada buat special offer tawaran untuk pelajar IPT dan government staff. Yes. Tepuk tangan. Sebelum-sebelum ni kita jarang buat offer untuk pelajar IPT dan juga untuk government staff. Tetapi sekarang hari ini bulan Jun ada special offer untuk government staff dan juga pelajar universiti. So jika tuan-tuan government staff, tuan-tuan boleh join promosi ini. Jika tuan-tuan student, tuan-tuan boleh join promo special ini. Okay. Sebelum tu kena dengar dulu saya punya presentation tips sukses pelabur emas. Alright. Okay. So kita buka slide dulu. Alright. So, hari ini saya akan share dengan tuan-tuan tips sukses pelabur emas. Jadi untuk tuan-tuan yang baru kenal saya, tuan-tuan boleh pergi ke Facebook saya, facebook.com/syukur. Sebab setiap hari saya update information pasal emas dan pasal benda-benda lain lah. Baik. Now kita start. Tuan-tuan, di depan tuan-tuan ini saya buka satu graf, iaitu graf harga emas 7 tahun. Okay. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan dapati nombor 1 harga emas dalam jangka masa yang panjang dia menaik. So nampak graf tu dia menaik. Namun begitu, harga emas sebelum dia naik dalam jangka masa yang panjang, dalam jangka masa yang pendek dia boleh jatuh. Okey. Dengan kata lain, apa-apa saja pelaburan yang mana harganya boleh jatuh, maka ia berpotensi menyebabkan anda rugi. So kena ingat, apa-apa pelaburan yang harga dia ada naik dan turun,
tuan-tuan ada berpotensi untuk rugi sekiranya ilmu tuan-tuan tidak cukup. Sebab itu saya ada berjumpa dengan orang yang rugi dalam pelaburan emas. Saya bagi satu contoh sebenar. Ada orang yang dia beli emas tahun 2011. 2011 adalah tahun di mana bulan 9 2011 harga emas berada di puncak. Harga emas berada di puncak, harga tertinggi 2011. Lepas tu harga emas semakin menurun. 2012, 13, 14, 15 turun. Kemudian lepas tu harga emas dah turun banyak, dia start naik balik slow-slow. 2016, 17, 18 dia picking up balik sampailah tahun 2020 harga emas paling tinggi. Lepas tu dia jatuh. Okay. Jadi ada orang beritahu dekat saya, Cik Syukur, saya ni rugi dalam pelaburan emas. Saya beli emas dah lama dah simpan, 11 tahun saya masih lagi rugi. 11 tahun masih lagi rugi? Ya, saya beli emas tahun 2011. Jadi saya cakap dekat dia, habis tu tuan beli emas sekali saja ke? 2011 beli, lepas tu dah tak beli-beli dah. Tunggu sampai sekarang. Dia cakap ya. Saya kata, itu bukan pelaburan emas. Itu namanya berjudi. Kita panggil gamble. Maksudnya dia tembak sekali emas, dia tembak pum tahun 2011. Lepas tu dia berdoa semoga lepas dia beli harga tu naik. Tuan-tuan. Jadi beli sekali, berdoa agar harga emas naik, tapi bila harga emas turun dia tak untung dan dia mencarut. Tuan-tuan, mencarut member. Itu satu. Dan semalam ke 2 malam lepas saya buat posting tentang keuntungan melabur di dalam silver. Dan ada orang komen, Cik Syukur, saya dah melabur silver 10 tahun. Rugi. Pasal apa? Beli silver tahun 2011 ketika harga tengah tinggi 1.5 kilo. Lepas tu bila harga jatuh, silver jatuh, dia tak tambah langsung. Dia biar je 1.5 kilo daripada 2011, dia biar sampai 2021. Lepas tu dia rugi. Mencarut member. Okay, dia tak mencarut lah, tapi dia cakap dia rugi. Terus saya kata dekat dia, habis tu beli sekali je ke? 2011 lepas tu dah tak beli dah? Ya, tak beli dah. Saya cakap, daripada mana dia belajar strategi pelaburan emas ke perak ke dengan cara beli sekali kemudian berdoa. Tuan-tuan, strategi beli sekali dan berdoa ni, strategi ni tak boleh pakai untuk semua pelaburan. Ingat tu, beli sekali dan berdoa agar harga dia naik, itu bukanlah strategi pelaburan, itu adalah gamble, perjudian. Okay, sebab itu kita kena belajar ilmu yang betul. Yes, sila komen. Yes, hari ni kita nak belajar emas. Perak pun boleh tak? Dengan betul. Sila komen. Yes, nak tengok. Yes. Okay. Oh, saya nampak anak buah saya. Master Boss Legend. Apa khabar Master Boss Legend? Nuraini Nabila, beli emas dan silver dengan ilmu. Ya, betul. Kita dah ada dekat 700 orang. Yes, tahniah. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan. Saya buat live hari Jumaat pun ramai. Saya buat hari Sabtu pun ramai. Bermaksud tuan-tuan ni adalah orang yang sangat berminat untuk belajar. Saya sangat suka tuan-tuan yang berminat untuk belajar. Jadi, saya suka mengajar, tuan-tuan suka belajar dan kita sama-sama untung. Okay, minum sekejap Okay. So, topik pada hari ini, tips sukses pelabur emas. Saya nak share sikit. Tips ini datang daripada seorang sifu yang hebat. Namanya Tuan Azizi Ali, mentor keuangan Malaysia. Saya dapat ilmu ini ketika saya interview Tuan Azizi Ali tentang topik pelaburan emas. Jadi bila saya sembang, saya interview dia dan keluarlah tips ini. Dan saya rasa tips ini sangatlah bagus dan saya nak share dengan tuan-tuan. Sebelum itu saya nak tanya, siapa yang kenal Tuan Azizi Ali? Sila komen. Ya, saya kenal Tuan Azizi Ali. Saya baca buku Tuan Azizi Ali dan saya sangat kenal. Dia sangat famous. Cuma Tuan Azizi Ali saja tak kenal saya. Okey, cepat sila komen.
Jika tuan-tuan kenal Tuan Azizi Ali, baca buku dia, pernah tengok Facebook live dia, pernah ada apa-apa hubungan makan kenduri dekat kenduri dia ke, pernah terserempak kat mana-mana, sila komen tuan-tuan. Jika kenal lah Tuan Azizi Ali. Saya nak tengok. Siapa yang nak komen? Saya kenal Tuan Azizi Ali. Tuan Azizi Ali saja tak kenal saya. Contoh Okey, ada orang tanya, wah Wabis nak tahu tentang Perak. Perak ni ada dua. Satu, negeri Perak. Saya kahwin dengan orang negeri Perak. Yang kedua ialah the real silver. Ni, silver bar. So, Perak ada dua dekat Malaysia tuan-tuan. Silver bar ataupun negeri Perak. So, nak tahu yang mana satu? Mestilah nak tahu yang silver bar betul ya? Okey, gurau-gurau saja. Okey, nanti tak gurau tuan-tuan mengantuk. Okey. Bashir Mansur. Kenal, tapi dia tak kenal saya lagi. Okey, ya memang. Orang famous ni biasanya kita kenal dia, dia tak kenal kita. Okey. Baik, now saya nak share. Sewaktu saya interview Tuan Azizi Ali, dia cakap syukur, I nak share dengan you tips untuk menjadi pelabur yang bijak. Pelabur yang hebat. Pelabur yang sukses. Tips yang diberikan oleh Tuan Azizi Ali, yang pertama adalah sebelum melabur, dapatkan sebanyak mungkin ilmu tentang subjek tersebut. Yang pertama, dengan kata lain, kita tidak boleh melabur secara melulu ataupun secara ikut-ikutan ataupun kita panggil herd mentality. Herd ni bahasa Mak Saleh. Mentality orang ramai. Saya bagi satu contoh. Contoh sebenar. Saya dapat banyak sangat soalan. Cik Syukur, apa pendapat Cik Syukur tentang cryptocurrency? Boleh tak saya melabur dalam cryptocurrency? Maklumlah cryptocurrency ni dia sangat famous. Jadi dia tanya saya. Okay? Jadi bila orang tanya saya boleh melabur ke tak boleh melabur, jawapan saya yang pertama, you kena baca banyak buku tentang cryptocurrency, dapatkan sebanyak mungkin sebelum melabur. Sebab kalau you tak baca buku, peluang untuk buat kesilapan sangatlah besar. Okay, saya bagi satu contoh. Cryptocurrency sekarang ni berada dalam zaman bearish. Maksud dia sekarang ni cryptocurrency jatuh merudu. Bitcoin daripada 60,000 US dollar dia jatuh 50%, tinggal 30,000 lebih. Sekarang bounce sikit. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan melabur, tiba-tiba jatuh 50% portfolio tuan-tuan dalam jangka masa sebulan 2 bulan. Jatuh 50%. Sampai kan ada saya tengok dalam dalam internet, saya tengok news, ada orang jadi tak keruan, jadi sewel. Jadi sewel, bercakap dengan dinding, tidur, terbaring. Dan putus tunang, tak jadi kahwin. Sebab melabur dalam cryptocurrency menggunakan duit dia nak kahwin. Tuan-tuan, antara benda pantang larang melabur ni ialah jangan pakai duit yang kita dah ada komitmen. Contohnya komitmen down payment rumah, komitmen nak kahwin, komitmen nak bertunang. It's a big no-no. Jangan. Tapi hamba Allah ni bagi melabur juga dalam cryptocurrency, pakai duit nak kahwin, last kali jatuh, rugi banyak dan tak jadi kahwin. Dah ada rugi duit, bakal isteri pun lari. Memang cari naas betul. Siapa ada baca cerita tu? Dekat Siakap Keli. Okay, dekat Facebook Siakap Keli saya baca. So don't. Jadi dengan kata lain, sama ada dia tak baca buku ataupun dia baca tapi dia tak ambil iktibar daripada buku. So itu kesilapan yang sangat besar. Jadi tuan-tuan, bukan setakat cryptocurrency, apa-apa pelaburan yang ada turun naik harga berisiko tuan-tuan. Kalau macam pelaburan yang tak ada turun naik harga macam ASB, senanglah. ASB masuk RM1, ujung tahun pun RM1.
tak ada turun naik harga, selamat betul. Tapi kena tunggulah setahun dividen 5%, 6%, 7%, 8%. Jadi pelaburan yang tidak ada turun naik harga, of course tak ada risiko. Orang kata apa, tak ada risiko kerugian daripada penurunan harga. Yang ada cuma kalau dividen rendah, bagi komen lah, dividen rendah lah apa semua. Jadi dengan kata lain tuan-tuan, setiap pelaburan ada risiko yang tersendiri. Tapi sebab saya terror pasal gold, saya nak ajar tuan-tuan pasal gold. Jadi Tuan Azizi Ali cakap paling senang baca 10 buku. Okay. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu banyak mana buku yang saya baca tentang emas dan perak untuk pandai, dan berapa ribu yang saya habiskan, sangat banyak duit ya. Saya rasa 5 figure juga saya habis belanja duit untuk belajar pasal emas dengan perak. Tapi Alhamdulillah, bila pandai pasal emas dan perak, saya tidak buat kesilapan. So daripada 2008 tu saya cuma buat 2 kesilapan. 2008, masa saya mula-mula belajar tentang gold, tahun 2008, 2009. 2008, 2009 adalah tahun di mana saya buat kesilapan dalam pelaburan emas. Okay. Lepas tu sampai sekarang saya tak pernah buat salah dalam pelaburan emas. Why? Pasal apa? Pasal dah belajar banyak, baca buku, buat research, dah terror, alhamdulillah kita akan kurang buat kesilapan. Tapi nak beritahu, sebelum terror emas saya pun masuk longkang juga tuan-tuan. Ni orang panggil saya Sifu, Cikgu. Dulu masuk longkang juga tau. Jadi dengan kata lain, saya tahu risiko untuk tuan-tuan ke longkang ataupun ke laut sangatlah tinggi jika tuan-tuan tidak membaca buku, tidak buat research, tidak ada ilmu. Siapa yang pernah ke laut atau ke longkang sila komen. Cik Syukur, saya pernah ke longkang, saya pernah ke laut. Laut Cina Selatan, Laut Selat Melaka. Sila komen nak tengok. Okay. Ada orang cakap zero crypto, Umi Kalsum Omar. Yes, zero crypto jangan duk try masuk dah. Kalau masuk je ibarat tutup mata terjun lubang. Okay. Ataupun kita panggil gamble. Gamble ni maksud dia kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Okay. Baik. Itu tips yang pertama. Tuan Azizi Ali ialah mentor keuangan yang banyak menulis buku. Okay, dia sangat famous. Buku jutawan daripada planet Jupiter, buku tentang emas, buku tentang hartanah, buku tentang Bitcoin. Jadi dia adalah orang yang banyak buat research, banyak membaca, lepas tu dia terror, dia mengajar. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat untuk membeli buku Tuan Azizi Ali ataupun buku-buku saya Syukur Hashim, tuan-tuan boleh dapatkan di pgmall.my. Pergi dekat www.pgmall.my, tuan-tuan boleh dapat buku Tuan Azizi Ali, buku saya. Buku saya ada 4, Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas, cerita dia tentang emas. Buku yang kedua, kompilasi soalan-soalan wajib tanya tentang pelaburan emas, analisis teknikal fundamental. Buku yang kuning tu, ini untuk ilmu emas. Buku saya yang ketiga adalah analisis teknikal harga emas. Kejap lagi saya tunjuk sikit macam mana cara untuk membeli, menjual emas pada harga terbaik berdasarkan kepada ilmu analisis teknikal. Dan buku saya yang keempat adalah Rahsia Usahawan Emas, Teknik dan Strategi Dibongkarkan. Ini banyak dealer PG beli sebagai kitab belajar buat bisnes. So, dapatkan di pgmall.my. Okay? Now, Sifu saya, Robert Kiyosaki. Tuan-tuan, Robert Kiyosaki ni sifu saya. Saya banyak membaca buku dia. Saya banyak tonton YouTube dia. Saya kenal dia, tapi macam biasa dia tak kenal saya. Jadi Robert Kiyosaki dalam buku dia Increase Your Financial IQ, dia berkata ia bukan tentang logam emas dan perak. Ia adalah berkenaan ilmu anda tentang emas dan juga perak. Okey, saya nak jawab soalan. Ada orang tanya, Mukris Ada, bagaimana dengan orang yang dah lama melabur dalam kripto dalam 15 tahun? Boleh ke kita percaya dekat dia? Mukris,
Nombor satu Mukris, bila kita nak buat investment, you adalah pelabur. Tanggungjawab untuk mendapatkan ilmu, untuk dapatkan knowledge adalah you. It's your responsibility, bukan orang tu. Orang tu boleh cakap, boleh bercerita pengalaman dia, tetapi at the end of the day, it is you yang nak masuk, you yang nak start. It is you who need to learn the knowledge. Orang kata apa, benda yang paling bagus sekali adalah kita percaya diri kita, kita dapat ilmu, kita percaya diri kita berbanding kita percaya dekat orang lain. Contoh macam saya mengajar. Saya mengajar tuan-tuan, ilmu saya 13 tahun. Tapi at the end of the day, tuan-tuan yang kena dapatkan ilmu tu sendiri dan buat sendiri. Sebab saya tak tahu bila tuan-tuan nak beli tu pada harga berapa. Harga emas segram berapa. Bila tuan-tuan nak exit, berapa harga tuan-tuan nak exit, saya tak tahu. Berapa jangka masa tuan-tuan nak simpan? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Saya tidak tahu. Saya cuma boleh bagi satu guideline, satu template. But at the end of the day, you are the one who's going to do it. Okay, faham. Kalau faham, Cik Muklis sila komen. Okay, dah faham. Hafizul Rahman, saya baru beli Encik Syukur kripto tapi tepi tu ada emas 1 gram. Okey ke Hafizul? Yes, okey sangatlah. Itu Public Gold punya 1 gram edisi cryptocurrency. Yes, boleh beli yang tu. Sebab itu bukan kripto, itu adalah gold. Gold apa 1 gram bertemakan cryptocurrency. Very cute you punya komen. Intan Zahira Zainuri, baru dapat buku-buku Encik Syukur semalam. Intan, lepas dapat buku saya buat apa? Sila rebus dan minumlah airnya. Okey lah, gurau-gurau sajalah, takkan nak rebus kan. Baca buku saya, dapatkan the knowledge. Okey. Hafizah Nasir, ada diskaun offer buku-buku Tuan Syukur tak? Okey, Hafizah Nasir. Sebenarnya tak ada. Tak ada special offer. Kalau nak, nanti PM saya tepi. Okey. So, sambung balik lah. Ni semangat terlebih ni macam ni lah. Apa saja pelaburan akan berisiko kepada anda jika tidak cukup ilmu. Okey, tu tips yang pertama. Tips yang kedua. Tips yang kedua adalah bermula sedikit-sedikit. Dengan kata lain, selepas kita dapat ilmu, okay, tuan-tuan baca buku, tuan-tuan dapat ilmu, dan yang penting, yang penting tuan-tuan, ilmu tersebut mesti serasi. Keyword dia, mesti serasi dengan personality anda. Apa maksud dia? Okey, maksud dia, pelaburan ini tuan-tuan, dia ada yang berisiko tinggi, high risk, high return. Ada pelaburan yang low risk, low return. Dengan kata lain, pelaburan ini tidak sama untuk setiap orang, tidak sesuai untuk setiap orang. Ada orang, contohnya orang yang dah pencen, umur 60 lebih, dia tidak boleh ambil risiko yang terlalu tinggi. Sebab apa? Sebab kalau dia buat salah ketika umur 60, kacau. Kacau, memang kacau banyak. Tetapi jika tuan-tuan umur 20 tahun, baru bermula kerja, banyak masa lagi untuk recover. Kalau buat salah, tuan-tuan boleh ambil risiko yang tinggi. Dengan kata lain, setiap pelaburan, bila kita baca buku, tak semestinya kita pergi ke situ. Mungkin kita baca-baca, lepas tu kita dapati dia tidak serasi dengan jiwa. Soalannya adalah, ada tak pengalaman saya baca buku tentang melabur, tentang trading dan saya rasa tak sesuai dengan jiwa? Jawapannya ialah yes, ada. Tuan-tuan, sebelum saya jumpa emas, saya pernah terlibat dengan forex trading. Okay? Saya diperkenalkan oleh seorang student MMU.
Waktu tu saya kerja MMU, saya kerja kat universiti. Ada seorang student ni, dia datang jumpa saya. Dia kata, Cik Syukur, saya boleh buat duit banyak. Ni, tengok Cik Syukur, tengok ni saya buat untung. Dia tunjuk dekat saya statement forex. Saya tengok, wih, boleh untung banyak ni. Boleh untung cepat ni. Lepas tu dia cakap, Cik Syukur trade forex. Dia cuma cakap macam tu je, Cik Syukur. Boleh trade forex. Saya ni tuan-tuan dengan ilmu tak ada. Bila budak tu cakap boleh untung cepat, saya pun pergi browse internet, pergi dekat website babypips.com. Jadi pergi satu website tengok Baby Pips. Cara nak trading forex. So saya pun print lah manual pasal forex trading. Lepas tu kita kerja, adalah duit, pakai duit credit card. Buka akaun forex, pakai credit card, bubuh duit, lepas tu trade lah dengan ilmu yang sedikit belajar kat Baby Pips. Ilmu sedikit, tapi sebab duk tengok budak ni cakap boleh untung banyak. Tuan-tuan, saya nak beritahu, duit saya habis langsung zero, margin call. Elak. Untung 10 sen pun tak dapat. Rugi berapa ribu dolar, saya pun tak ingat dah sebab top up pakai credit card. Mula-mula saya ingatkan trading forex ni boleh untung. Rupanya rugi habis. 10 sen pun aku tak untung. Kalau lah saya untung 10 sen, at least saya boleh cakap dekat tuan-tuan, tuan-tuan, saya trade forex, saya untung 10 sen. Ini bukan 10 sen, ke laut terus. Lepas tu bila saya dah rugi banyak, beribu-ribu duit ringgit ni, barulah saya pergi beli buku. Baca buku forex. Beli dekat Amazon. Amazon.com daripada US. Sebab waktu tu buku forex susah nak cari. Dapat buku forex, belilah 2 buku waktu tu. Saya pun bacalah buku pasal forex yang ditulis oleh pakar forex. Bila saya baca, akhirnya saya dapati, patutlah susah. Patutlah kenapa aku gagal? Sebab dia tidak serasi dengan jiwa saya. Okay. Nombor 1, forex ni orang yang trading, dia mesti orang trading waktu US session, US market tengah aktif, malam buta. Pukul 8 malam sampai pukul berapa? 4 pagi je. Waktu tu market aktif. Kita ni pula bukan jenis berjaga malam. Jadi waktu market aktif, waktu tu saya tidak. Jadi bila saya baca tentang risiko, leverage, pasal money management, waktu tu dah tahu banyak dan saya buat decision, itu tidak sesuai untuk saya. Jadi dengan kata lain tuan-tuan, kita baca buku kadang-kadang bukanlah untuk belajar ilmu dan masuk benda tu, tapi untuk tahu sama ada dia serasi dengan kita ataupun tidak. Tak serasi, okay fine, tinggal. So saya pun dah tinggalkan forex. Pasal apa? Sebab baca buku rasa tak sesuai. So, bila saya jumpa dengan gold, saya baca ilmu tentang emas, saya dapati emas ni sesuai dengan jiwa saya. It is obviously suit with me. Tapi sebenarnya emas ni bukan suit dengan saya sajalah, dia suit dengan ramai orang. Okay, siapa tak suka emas? Pegang emas, seketui, tengok, syok. Okay, tapi apa yang saya cakap adalah tips kedua. Selepas kita baca buku, kita dapat knowledge, kita mesti bermula sedikit-sedikit tapi mesti start. Okay, so saya ulang balik. Baca buku, rasa serasi, rasa suka, start small but start. Faham? Baca buku, dapat knowledge, bermula dengan benda yang sedikit tetapi mesti start. Jangan baca buku dapat ilmu banyak tak start. No. Start tapi sedikit. Mungkin RM100, mungkin 1 gram, mungkin 1 dinar. Ikut kedalaman poket masing-masing. Ada orang poketnya dalam, seluk-seluk dalam. Ada orang poketnya cangkat, seluk-seluk keluar sen-sen. Itu ikut kemampuan masing-masing. Tapi kena start small. Okay. Fakrul Anwar Osman, member bagi satu analogi. Umpama nampak awet cun dah kenal tapi tak serasi pula. Bye-bye awak. Yes, bye-bye. Okey, tips yang ketiga diberikan oleh Tuan Azizi Ali adalah konsisten. Bermaksud setelah kita start 1 gram, lepas tu kita kena konsisten tambah dan tambah. Consistency is the key.
Okay. Kenapa consistent is the key? Kenapa consistent tu penting? Sebab emas ini sesuai untuk pelaburan dalam jangka masa yang panjang. Apa maksud jangka masa yang panjang? Minimum 3 tahun. Tuan-tuan, minimum 3 tahun. You can hold the gold for 3 years minimum. Kawan saya, baru-baru ni kawan saya mengalami kerugian dalam pelaburan emas sebab dia beli emas, dia buat EPP, dia buat 10 bulan bayar. 10 bulan bayar ni maksud dia apa? Maksud dia order emas sekarang, dia bayar tiap-tiap bulan selama 10 bulan. Lepas tu 10 bulan dia dapat gold. Jadi dengan kata lain, 10 bulan ni orang kata apa? Okeylah, panjang jugalah 10 bulan. Tetapi tuan-tuan, dia bayar 2-3 bulan, lepas tu dia dah stop bayar. Tak tahulah, saya tak tanyalah dekat dia kenapa dia tak mampu bayar. Masalah kewangan ke apa ke. Saya tak tahu kenapa. Saya tak tahu. Dia stop. Bila dia stop, dia jual. Dia stop dan terpaksa jual lah. Bila dia tak mampu bayar, dia ibarat jual. Jadi bila jual, dalam masa 2-3 bulan tu, of course, gold ada susut nilai, spread. Okay. Spread campur dia punya management fee, processing fee, public gold. Lepas tu, bila dapat balik refund, dia rugi. Jadi bila dia bagi tahu kat saya, wah aku rugi. Kemudian bila saya buat case study, rupanya member saya ni bayar 3 bulan, 3 ke 4 bulan, lepas tu dia stop. Tuan-tuan, itu bukanlah cara yang terbaik untuk melabur dalam emas, itu adalah cara yang terbaik untuk rugi. Make sure bila tuan-tuan melabur emas, mesti konsisten teruskan sampai 3 tahun, bukan 3 bulan. 3 bulan, kalau orang tanya saya, Cik Syukur, 3 bulan emas boleh untung? Boleh untung, belum tentu. Boleh belah, yes. Aku gurau saja, okay? So, sila tagging kawan-kawan anda. Saya tengok dah hampir 900 orang dah ni. Sikit lagi kita dah ada 1000 orang. Okay, tuan-tuan. Okay, next. Kalau tuan-tuan konsisten membeli, tuan-tuan akan dapat strategi pemurataan harga. Ni nak cerita bagi. Apa maksud dia? Maksud dia, jika tuan-tuan beli secara konsisten dan dalam jangka masa yang panjang, tuan-tuan akan dapat pemurataan harga. Senang kira. Kalau tuan-tuan, ni nak senang kira lah, senang. Tuan-tuan beli emas, let's say harga RM100, harga murah 100. Kemudian harga emas naik RM200. Tuan-tuan beli 100, tuan-tuan beli 1 gram, 200, tuan-tuan beli 1 gram. Jadi campur 2 gram bahagi, dapatlah harga purata RM150. Jadi walaupun harga emas RM200 segram, tapi dengan buat 2 kali pembelian, tuan-tuan puratakan harga tersebut menjadi RM100.5. Harga semasa RM200. Jadi tuan-tuan dah untung RM50. Bukan untung lah, rendah RM50. Okey. Sebab itulah, bila ada orang cakap dekat saya, oh Cik Syukur, saya rugilah dalam pelaburan emas, saya rugi dalam pelaburan silver. Pasal apa? Saya dah beli dulu 10 tahun. Lepas tu dia dah tak belilah. Dia beli harga tertinggi tahun 2010 ataupun 2011. Lepas tu dia dah stop beli. Lepas tu dia tunggu. Tunggu harga naik. Bila harga tak naik, dia cakap rugi. Sebenarnya bukan rugi bang. Strategi salah. Saya tak pernah jumpa mana-mana cikgu yang bagi tahu strategi pelaburan emas perak adalah beli sekali dan minta doa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa dalam mana-mana buku pelaburan, beli sekali dan minta doa harga naik, lepas tu jual, tuan-tuan bagi tahu dekat saya. Sebab saya tak pernah jumpa. Ini bukan strategi, ini gamble, berjudi. Tak boleh buat. Kalau dia kata dia rugi, itu bukan salah emas, bukan salah perak, tetapi salah diri dia sendiri sebab dia tidak belajar strategi. So nanti tuan-tuan janganlah terkejut. Tiba-tiba ada orang cakap, saya dah beli emas dah lama tapi rugi. Rugi tu maksud dia knowledge dia kurang. Okay, kalau faham sila komen. Yes, saya dah faham. Okay, saya nak tengok
Komen pula, komen daripada tuan-tuan. Okey. Sekarang ni komen soalan belum masuk. Yang masuk hanyalah tuan-tuan dah tengah tagging kawan-kawan. Okey, dah 920 orang. Sikit lagi dah 1000. Oh, 1000 orang hari Sabtu. Okey. Kayu pengukur untuk penyimpan dan pelabur emas adalah tambah gram. Tuan-tuan, bila tuan-tuan melabur, kayu pengukur kejayaan tuan-tuan adalah berapa banyak gram yang tuan-tuan berjaya tambah. Contoh, tahun 2020, tahun lepas, daripada awal tahun hingga hujung tahun, berapa gram dah tambah? Ada tambah. Itulah kayu pengukur tuan-tuan. Tahun 2021, daripada awal tahun sampai sekarang bulan 6, berapa gram dah tambah? Okay. So kayu pengukur tuan-tuan ada tambah gram, bukan tunggu. Unless you know technical analysis, then bolehlah tunggu. Kalau tahu ni technical pun tak belajar, main tunggu, apa benda ditunggu kita pun tak tahu. So ingat, tambah gram. Contoh sebenar, saya sangat suka contoh ini. Saya ada seorang customer yang hobinya membeli 1 dinar. Ada duit beli 1 dinar. Tuan-tuan, 1 dinar lama-lama jadi 100 dinar. Dia tak tengok berapa harga, dia tak peduli. Bagi dia, KPI dia adalah mengejar 100 keping dinar. Dan di akhir pelaburan dia ni, 1 dinar ni, dia jual semua dinar ini kepada saya pada harga RM46,500. Ni cerita lama lah, zaman dinar 400 dulu. Sekarang mana ada dinar 400, sekarang dinar 1000. Dia jual pada harga 46,500 dan dia kata dia nak beli tanah. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, Cik Syukur, bagus tak jual emas beli tanah? Jawapannya bagus. Jual emas beli tanah bagus because aset tukar kepada aset. Jual tanah pergi menikah, bagus tak bagus? Mestilah bagus. Jual tanah, menikah, dapat pasangan, bahagia. Kebahagiaan sukar diukur dengan duit. Tapi nak cerita bagi emas ni bukan kita pegang selama-lamanya. Ada ketikanya kita kena tukar kepada benda yang lebih berfaedah, benda yang lebih seronok, aset yang lebih baik, tanah, rumah, awet pula, isteri. Itu bagus. Okay, now tips yang keempat. Sebelum masuk kita tengok komen dulu. Ahmad Sun Haji Abdullah dia cakap apa tau? Dia cakap 1 dinar, mana pergi lah. Saya amal 2 dinar setiap bulan dari awal tahun. Alhamdulillah konsisten sampai sekarang. Ahmad Sun Haji. Tahniah Tuan Ahmad Sun Haji. Kalau 2 dinar setiap bulan ni maksud dia poket tuan dalam. Seluk poket. Masuk terlampau dalam. That's why boleh beli 2 dinar setiap bulan. Untuk tuan-tuan yang poket tak berapa dalam, mungkin 200 setiap bulan. Tak kisahlah. Janji, keywordnya adalah konsistensi. Tips yang keempat. Tips yang keempat adalah invest besar untuk untung besar. Ini adalah tips daripada Tuan Azizi Ali. Selepas kita belajar, kita faham, kita suka dan serasi, kita start small. Tetapi start. Lepas tu konsisten. Tetapi untuk maksimalkan profit, invest besar untuk untung besar. So sudah faham? Janganlah invest sikit, lepas tu konsisten sikit. No. Tuan Azizi Ali cakap invest dia ada satu wording dia. Sikit-sikit, lama-lama masih sedikit. Tuan-tuan kena invest besar. Pasal apa? Sebab jika harga emas naik RM10 segram, jika tuan-tuan simpan 1 gram emas, maksud dia untung tuan-tuan cuma RM10.
Tetapi kalau tuan-tuan simpan sekilo, 1000 gram kali dengan RM10, tuan-tuan untung RM10,000. Jika harga emas naik RM20 segram, tapi simpan 1 gram, untung RM20. Tak banyak. Tapi jika tuan-tuan ada 1 kilo, tuan-tuan akan untung RM20,000. So, faham tak kenapa kena simpan ataupun invest besar? Apart from start small, consistent, after that invest big. Senang kan? Ya, sembang senang Tapi bila nak buat nanti Baik. Tips tambahan untuk anda. Belajar ilmu analisis teknikal. Kejap lagi saya tunjuk ilmu analisis teknikal. Tapi sebelum tu saya nak tengok komen dulu. Ada orang tanya. Mukris Adha. Saya nak tanya bagaimana kalau saya bermula dengan 50 gram dan konsisten setiap bulan. Adakah ianya berbaloi? Jawapannya adalah Encik Mukris, sekiranya tuan ada modal 50 gram dan memang tak digunakan untuk 3 tahun. 50 gram ni memang duit dah ada. Okay. Nak start big 50 gram terus, boleh ataupun tidak? Jawapannya ya, boleh. Dan lepas tu kena konsisten. Ingat, Cik Mukris saya dah cerita tadi, jangan tembak sekali saja. Pum 50 gram, lepas tu tunggu 10 tahun. 50 gram tu simpan 10 tahun. No. Don't do that. 50 gram, bulan depan tambah 1 gram. Okey? Ada duit lebih, tambah 2 gram. Boleh. Sebab at the end of the day, kita kena ingat invest besar, untung besar. Yes. Tuan-tuan boleh dengar tak suara bunyi hujan? Dekat Melaka sekarang ni hujan sangat lebat. Ni dekat luar rumah saya ni hujan lebat ni. Lebat yang kalau pada skala 10 ni saya bagi 9/10. Very heavy. Ni silat-silat ni kalau kasar rendah ni boleh banjir ni. Okay. Hudson John. Oh, ini bukan soalan. Ini Hudson John buat ringkasan summary. Tip pertama, tip kedua, tip ketiga, tip yang keempat. Okey, terima kasih Hudson John kerana tolong buat summary dan ada orang like you punya summary tu. Terima kasih. Apa lagi soalan? Okey. Siti Nobaya Razali. Sembang senang Tuan Sifu Juku. Yes. Kadang-kadang kita sembang nak konsisten. Sembang senang tapi tiba-tiba tengok harga tiba-tiba pop naik cepat. Alamak, harga naik cepat. Takut nak beli, harga mahal. Okey. Tips tambahan, belajar ilmu analisis teknikal. Tapi sebelum tu saya nak jawab soalan dulu. Hari ni saya dah berjanji nak jawab soalan. Ada orang tanya, nama dia Hasan Al-Latif. Apa pandangan tuan pasal gold leverage investment? Tuan-tuan, siapa pernah dengar gold leverage investment? Apa maksud leverage? Leverage ni bermaksud leverage ni bermaksud dia leverage ni nak bagi senang faham macam mana. Kalau dalam forex ni senang beritahu. Kita ada modal 1000 tapi kita boleh beli 100,000. Dalam forex kita ada modal 1000 tapi kita boleh buka position bernilai 100,000. 100,000 contohnya US dollar. Kita ada 1000 US dollar punya modal tapi kita boleh kontrol 100,000 punya capital. Baik. Apa pendapat saya tentang perkara ini? Saya nak beritahu senang je. Leverage ini ibarat pedang dua mata. Apa maksud pedang dua mata? Kalau posisi itu menguntungkan,
leverage akan membesarkan keuntungan tuan-tuan. Katakan leverage dia adalah 1 to 10, 1:10. Jika harga naik RM1, leverage 10 maksud dia tuan-tuan akan untung RM10. That is called leverage. Tetapi dia adalah pedang dua mata. Kalau dia back, dia rugi, that position is against you. Leverage mengakibatkan tuan-tuan punya kerugian dibesarkan. It will magnify your losses. Kita panggil kanta pembesar. Okey, senang sebut. Leverage adalah kanta pembesar. Jika tuan-tuan untung, dia akan membesarkan keuntungan. Jika tuan-tuan rugi, dia membesarkan kerugian. So jangan ingat leverage ni untung saja. No. Saya dah pesan tadi, pelaburan yang ada turun naik bermaksud tuan-tuan ada risiko rugi dan untung. Leverage means if it is against you, dia akan menyebabkan tuan rugi sangat besar. Boleh kena margin call, there you can lose everything. Salah satu risiko dalam pelaburan, forex ke, saham ke, ialah leverage. Siapa yang suka trading leverage, dia untung besar, tapi dia rugi besar. It is a very big risk. Jangan sentuh sekiranya tidak ada ilmu. Tapi kalau gatai juga nak sentuh, teringin juga saja suka-suka, saya cadangkan pergi try. Sebab apa tau? Sebab orang dewasa belajar daripada kesilapan. Dia kalau kita cakap jangan, dia teringin nak try betul. Dia kena cakap, pergi lah try. Bagi rugi sekali, biar kena sekali, masuk longkang sekali, then baru dia sedar diri. So sebab tu saya sukalah. Cakap boleh try leverage? Boleh try. Pergi try. Kena try rasa dulu, kena untung ke masuk laut sekali. Lepas tu baru cerdik. Okay, itu namanya wisdom, kebijaksanaan setelah 13 tahun. Okay. Apa lagi soalan? Banyaknya komen ni. Siti Norbayah Razali, trading leverage very big risk, jangan sentuh kalau tak ada ilmu. Yes, betul. Tapi yang seronok sekali kalau tak ada ilmu, kita suruh dia sentuh juga. Pergilah, try. Apa pandangan tuan sikit-sikit, Muhammad Syarifuddin, apa pandangan tuan simpan sikit-sikit dalam akaun di Yapay RM10 sebulan sebab poket cetek sangat, bila dah cukup gram tukar ke physical PG. Syarifuddin, yang penting start small Syarifuddin. Poket cetek ada RM10, yes, melabur RM10. Saya percaya dalam jangka masa yang panjang mungkin you pandai, Cik Syarifuddin, mungkin dapat income tambahan, side income ataupun gaji naik. Jadi waktu tu bila gaji dah naik, tambahlah pelaburan sebab poket dah dalam sikit. Tapi kalau nak start small because pocket you small, yes, boleh, asalkan konsisten, no problem. Okay, now kenapa nak belajar ilmu analisis teknikal? Sebab dengan adanya ilmu analisis teknikal harga emas, anda boleh belajar tentang support dan resistance. Ni kena tunjuk ni. Cakap tak guna. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan apa itu support, resistance, momentum. Apa benda tu? Sekejap, tunjuk. Okay. Now, saya dah buka graf MetaTrader. Bila tuan-tuan jadi pelabur emas profesional, tuan-tuan wajib, ini bukan sunat bukan sunat muakkad, sunat hayat, ini hukumnya wajib. Jika tuan-tuan nak jadi pelabur emas profesional, tuan-tuan kena belajar ilmu technical analysis. Ini adalah graf MetaTrader gold daily, harga emas setiap hari. Okay,
Jadi tuan-tuan boleh nampak, oh harga emas ini downtrend. Okay. Lepas tu ini uptrend. Ini budak-budak pun boleh lukis kan. Simple. Tetapi kalau tuan-tuan belajar dengan lebih mendalam, tuan-tuan akan belajar apa? Support. Apa itu support? Harga lantai. Kenapa harga lantai? Kenapa ada harga lantai? Jawapannya adalah untuk aset benda berharga seperti emas, perak, apabila harganya jatuh dan jatuh dan jatuh, akan tiba satu masa di mana orang rasa harganya sangat murah, orang akan beli dan beli dan beli, menyebabkan harga tidak boleh turun lagi, harga dia akan naik balik. Itu maksud support price. Harga di mana buyer start membeli. Okey, jadi mana support price? Okey, tuan-tuan tengok sini ni ada dua ni. Ni nampak ni dua batang, dua tempat ni. Ni yang saya tunjuk ni. Berapa harga dia? 1685 US dollar per ounce. This is a support price. Kenapa support price? Sebab bila harga jatuh kepada 1685, buyer berpendapat harga ini murah, mereka start beli dan harganya naik. Kemudian harga resistant ialah harga shilling. Ini harga shilling. Okey, harga shilling, harga atas tu. Saya besarkan sikit. Sini shilling. Apa maksud harga shilling? Harga shilling bermaksud harga aset tersebut menjadi mahal sehingga kan dia menyebabkan orang berminat untuk menjual dan mendapatkan keuntungan. Tuan-tuan kena ingat, bila ada orang membeli, dia kena ada orang menjual. Bila harga jatuh, dia ada insentif untuk membeli. Bila harga tinggi, dia memberi insentif kepada penjual untuk menjual. Sebab itu bila ada orang tanya saya soalan, ada soalan yang macam bunyi macam ni. Cik Syukur, apa akan berlaku sekiranya emas ini orang beli dan orang tak nak jual? Jadi ada orang tanya saya, Cik Syukur, apa yang berlaku kepada emas sekiranya orang beli saja orang tak jual? Tahu jawapan dia apa? Jawapannya adalah benda ini tidak akan berlaku. Situasi orang membeli emas sahaja, tidak ada orang menjual, dia tidak akan berlaku. Sebab apa? Sebab bila harga dia semakin tinggi dan tinggi, orang yang ada emas, mereka mempunyai insentif untuk menjual, dapat profit dan tukar kepada benda lain. Minum air sekejap. Semangat lebih. Okey. Jadi bila harga tinggi, dia memberikan insentif untuk penjual untuk menjual, dapat duit, profit tu dia beli tanah, dia beli rumah, dia kahwin ke. Ikut suka dia lah. Janji dia akan menyebabkan orang menjual. So jangan risau tuan-tuan. Situasi orang beli emas tak nak jual tidak akan berlaku. Faham? Sekiranya faham, yes. Sila type. Ya, saya faham Cik Syukur. Tak ada orang beli emas selama-lamanya beli emas. Harga naik pun tak ada orang nak jual. No. It won't happen like that. Okay? Faizal Iskandar, leverage tu patuh syariah ke? Jawapannya Cik Faizal kena tanya provider tersebut. Sebab kepatuhan syariah ini adalah tanggungjawab vendor yang buat program tersebut, itu tanggungjawab dia. Jadi kalau tanya saya, Cik Syukur patuh syariah? Saya kata saya tak boleh jawab sebab bukan saya provider dia. Bukan saya yang buat program tu, you kena tanya dekat provider dia. Kalau dia kata tak ada patuh syariah, then kita kena tanya orang yang pakar lah. Saya tak boleh jawab. Sebab apa nanti saya jawab, dia kata, yang jawab tu Cik Syukur, public go. Tak boleh, dia kena ada third party, pakar syariah yang tolong jawabkan. Saya tolong bagi tahu saja. Okey. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak jadi pelabur emas profesional
perlu belajar ilmu teknikal supaya tuan-tuan tahu. Kecilkan sikit. Bila harga dekat support, itu adalah harga di mana buyer start membeli. Dan jika tuan-tuan nak menjual emas, tuan-tuan kena particular tentang resistance, harga tertinggi. Contohnya kalau kita tengok ni harga tertinggi. Ni satu resistance, ni kita ada lagi satu resistance kat sini. Ni kita ada lagi resistance kat sini. Jadi kalau tuan-tuan nak jual, tuan-tuan tengoklah kat mana harga emas shilling. Jadi jadikan shilling itu sebagai guideline untuk menjual. Kalau tuan-tuan tak tengok support and resistance, tuan-tuan main tembak saja. Beli tembak, jual pun tembak. Tembak ni kalau mengena okey lah, tapi tembak ni banyak tak kena. Jadi dengan kata lain, untuk pelabur emas profesional, tipsnya adalah belajar teknikal. Masalahnya ialah malam ni lagi. Masalahnya ialah hari ni bukan hari nak belajar kelas teknikal. Hari ni cuma nak ajar tips menjadi pelabur emas sukses. Ni kalau ajar pasal teknikal ni tuan-tuan sampai pukul 5 petang. Alright. Kita sambung kembali. Kita punya topik. Alright. Okay. Okay. Saya doakan anda menjadi pelabur emas yang sukses. Jadi sambungan dia itulah yang terakhir. So dengan kata lain, habis sudah topik kita pada pagi ini, tips sukses pelabur emas. So sudah faham? Sila komen kalau dah faham. Okay, tuan-tuan, 920 orang yang sedang menonton Facebook Live saya. Alhamdulillah, saya harap tuan-tuan belajar sesuatu pada pagi ini. Dan saya nak baca soalan sekiranya ada. Apa lagi soalan? Hafizah Mat Yusof. Soalan, better simpan emas di tangan atau dalam akaun Gap? Hafizah tanya saya. Hafizah, jawapannya seperti berikut. Kita pilih produk yang bersesuaian dengan objektif kita, poket kita. Sebagai contoh, Gap ini adalah akaun simpanan emas yang membolehkan Hafizah menyimpan dan membeli dengan modal serendah RM100. Sekiranya modal Hafizah tiap-tiap bulan ni RM100, RM200 modal kecil. Jadi soalannya bukan nak pilih Gap ataupun simpan emas dalam tangan. Sebab Gap lebih bagus untuk orang yang modal dia kecil. Masuk kecil-kecil. Dan Gap sangat sesuai untuk orang yang tak nak fikir pasal penyimpanan. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau kita masuk akaun Gap, ibarat macam duit akaun bank, duit kita bubuh dalam akaun bank. Kita tak perlu fikir duit tu hilang, kita tak perlu risau duit tu orang nak curi sebab dia dalam akaun bank. Okey? Nak pakai duit pergi cucuk. Jadi sama juga dengan akaun Gap, kalau kita takut hilang, kita tak tahu mana nak simpan, Gap adalah pilihan terbaik. Sebab mudah untuk beli, mudah untuk jual, murah, RM100 boleh, patuh syariah dan juga tak payah fikir pasal simpan. So, you need to see that situation. Tetapi sekiranya Hafizah punya duit banyak, poket tebal satu. Yang keduanya, suka pegang. Sikit-sikit pegang. Seronok pegang, seronok melihat. Maka jawapannya obviously, beli fizikal, pegang dalam tangan. Pegang dan tengok. Kalau demam, ambil emas, masuk dalam satu jug air, lepas tu minum. InsyaAllah lega demam. Ni Tok Guru saya cakap. Siapa demam, ambil emas 10 gram, 20 gram. Kalau 100 gram lagi bagus, bawa dalam satu jug, lepas tu minum air tu. InsyaAllah lega demam. Sebab minum air banyak. Bukan sebab emas, air rendaman emas tau, tapi sebab minum air tu banyak. Okey, itu gurau-gurau saja. Jangan percaya. Itu cikgu saya gurau-gurau saja. Okey. Lega demam sebab minum air banyak, bukan sebab rendam emas. Okey.
Syaharudin Abdullah, saya nak cadang Tuan Syukur Hashim, boleh tak minimum purchase gap RM50? Benda ni belum lagi dibincangkan, tapi kalau ramai orang nak minta, baru saya bincanglah dengan PGHQ. Robiah Muhammad Taib, Tuan, kalau saya ada duit hasil dari refinancing, bolehkah saya guna untuk invest gold untuk 3 tahun? Robiah, sekiranya duit tersebut tidak ada komitmen, contohnya dapat financing ni, dapat sejebuk duit tu, lepas tu memang takkan guna untuk untuk apa-apa juga komitmen untuk 3 tahun, boleh tak invest gold? Mestilah boleh. Sebab kalau you tak invest in gold, you biar duit tu dalam account bank, inflasi makan. Inflasi dekat Malaysia 2%, 3%, 4% setahun. So, kena 3 tahun dah 12% rugi. So, dengan kata lain, kalau duit tu ada, tak guna 3 tahun, you need to make the money works. Duit itu perlu bekerja. Kerja kat mana? ASB, tabung haji, unit trust, gold, silver, boleh. Kalau Tan Sri boleh masuk dalam gold 3 tahun? Jawapannya yes, boleh. Sebab 3 tahun. Okey. Fira Sagi, apa pendapat Tuan tentang quantum metal dan hello gold? Okey. Quantum metal dan hello gold, produk ini saya tak familiar. Okey. Saya tak familiar, tetapi saya just nak bagi tahu rules of gold investment. Nombor satu, make sure dia patuh syariah, satu. Yang kedua, dia ada physical gold. Kalau kita nak, kita dapat physical. Yang ketiga, kita boleh jual balik dengan mudah. Dan kita tahu berapa spread dia. Okay. Contohnya, nak jual balik senang ke tak senang? Okay, macam public gold nak jual balik, dealer public gold 50,000 orang satu Malaysia. Branch public gold di seluruh Malaysia ada. So, kalau nak jual senang. Anything. Nak beli senang tak public gold? Senang. Pasal apa? Boleh beli online, public gold boleh post ke rumah. Tuan-tuan tahu tak, public gold boleh post emas ke rumah anda berinsurans 10 gram, 10 gram pula, maksimum 20 gram. Jadi kalau tuan-tuan beli 20 gram, public gold boleh post berinsurans, sila tunggu dengan senyuman. Company lain boleh post, ada insurans, boleh jual balik kalau nak jual anytime. So saya boleh bagi guideline saja, okey. So itu guideline daripada saya. Kemudian kena buat homework sendiri. Muhammad Faid, Tuan boleh cadangkan PG buka gap untuk minimum 0.5 gram selesai terpecah. Ni okey, saya take note. Muhammad Irwan, terima kasih Tuan Syukur Hashim sebab kenalkan saya pada Tuan Syafaq dan belajar ilmu teknikal. Irwan, okey Irwan, macam mana? Dah tera belum teknikal? Sila komen Irwan. Ucap terima kasih, saya jawab sama-sama. Tapi nak tanya, you tera tak lagi? Teknikal, support, resistance, momentum, Fibonacci. Sila komen. Irwan, Mak Darus. Okey, now apa lagi soalan? Suhaili bin Saleh, apa pandangan pinjam duit bank untuk beli emas? Okey, apa pandangan? Jawapannya ialah membuat pinjaman untuk melabur, dia berisiko. Apa maksud dia? Maksud dia kita buat loan bank, kita dah memang kena bayar every month ke bank, kita dah memang kena bayar interest, faedah kepada bank. Itu dah confirm bank untung. Tetapi kita yang melabur ni belum tentu lagi untung. Pasal apa? Pasal harga emas boleh naik, boleh turun. Jadi kalau tanya saya, confirm ke untung, saya cakap tak boleh confirm. Harga emas ada naik, ada turun. Dia bergantung kepada market. Kalaulah saya boleh cakap dekat tuan-tuan, oh tuan-tuan saya confirm untung, lagi setahun untung, 2 tahun untung. I cannot do that. Tapi yang saya boleh garanti ialah berdasarkan pengalaman, harga emas dalam jangka masa yang panjang is always on the uptrend. Jadi semakin lama kita boleh simpan 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, maka
probability untuk untung jauh lebih cerah. Tapi kalau buat loan untung ke tak? Jawapannya bank dah confirm untung, you belum tentu lagi. Itu jawapannya. Ikhlas dari saya. Okey, apa lagi? Soalan? Okey, ada orang tanya saya yang pasal leverage. Leverage ni senang saja, nanti habis Facebook live saya, tonton balik. Okey dah. Sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Kita nak buat Facebook live special offer dan lucky draw. Okey, apa offer kita pada hari ini? Okey. Offer kita pada hari ini adalah seperti berikut. Alright. First kali, sesiapa yang mengambil offer saya pada hari ini akan layak untuk menyertai hadiah cabutan bertuah menang emas. Tuan-tuan, Facebook Live biasanya tak ada menang emas yang macam ni banyak ah. Tapi Facebook Live saya setiap ujung bulan ada special. Tuan-tuan ambil offer ini, tuan-tuan layak untuk menang cabutan bertuah 1 dinar hadiah utama, setengah dinar hadiah kedua, 1 gram gold bar, PG Jewel earring, C-wallet dan gold card folder. Dan first, sesiapa yang mengambil offer saya akan dapat hadiah selamat datang. Jika tuan-tuan orang baru, PG Code yang baharu akan menerima hadiah 1 gold card folder bernilai RM15. Okay, ni rupa dia. Dengan syarat minima beli 1 dinar full payment ataupun 5 gram full payment. Ada orang tanya saya jawab sekejap. Macam mana nak claim gold card folder ini? Jawapannya adalah, bila tuan-tuan ambil offer saya, okay, tuan-tuan boleh claim di Office Public Gold setelah habis PKP. Jadi setelah habis PKP, tuan-tuan bagi tahu dekat Office Public Gold, saya ambil offer cek syukur, saya beli 1 dinar, dah full payment, saya nak claim gold card folder ini. Jadi tuan-tuan akan dapat percuma 1. Claim di Office PG after PKP. Okay? Minimum bayar penuh 1 dinar ataupun 5 gram. So ini rupa dia. Hadiah selamat datang. Okey. Tawaran ini bermula daripada 26 hari bulan 6 2021 hingga 30 hari bulan 6 2021. Hari Rabu ni, 12 tengah hari. Okey, apa offer dia? Yang pertama, tuan-tuan boleh buat EPP 10 kali untuk 1 dinar dengan EPP Premium Wave. Apa maksud dia? Maksud dia, tuan-tuan boleh order 1 dinar. Ni rupa 1 dinar dan sertifikat dia. Rupa macam ni. Tuan-tuan booking pada harga sekarang. Kemudian Public Gold akan buat jadual pembayaran selama 10 bulan. Tuan-tuan bayar secara konsisten every month. Lepas habis bayar, tuan-tuan dapat seketul 1 dinar. Ikut harga yang semasa tuan-tuan lock harga tersebut. Contohnya lock hari ni, itulah harga dia yang tuan-tuan kena bayar sampailah bulan yang ke-10. Tidak ada sebarang perubahan harga. Dan tuan-tuan boleh buat EPP 10 kali untuk 10 gram bunga emas. Siapa yang minat jongkong bunga emas? Ni rupa dia. So 10 gram ini PG akan buat 10 bulan punya jadual dan tuan-tuan bayar dengan konsisten. Lepas habis bayar dapat physical gold. Dan tuan-tuan boleh request lepas habis bayar untuk Public Gold postkan ke rumah anda gold yang tuan-tuan bayar 10 kali ni. So after 10 month, cakap saya nak PG postkan, bayar RM10 cost post, dia akan courier kepada tuan-tuan dengan berinsurans. Okay. Yang kedua, promosi menjadi dealer. Siapa yang duit lebih, saya cadangkan tuan-tuan jadi dealer. Apa promosi dia? Promosi ni adalah, jika tuan-tuan menjadi normal dealer,
tuan-tuan dapat komisen belian sendiri, diri sendiri 1%, komisen belian customer yang tuan-tuan perkenalkan 1%, dan komisen buyback, maksudnya jual balik emas kat public gold, tuan-tuan dapat 0.3%. Jadi dealer ni banyak kelebihan dia tuan-tuan. Nombor satu, beli untuk diri sendiri ada diskaun, kita panggil ada rebate, commission. Jika tuan-tuan perkenalkan customer, tuan-tuan dapat commission. Dan jika tuan-tuan jual balik ketika harga emas tengah tinggi, tuan-tuan dapat 0.3%. Ini untuk normal dealer. Untuk priority dealer, tuan-tuan dapat commission lebih. Commission belian diri sendiri 1.5%, commission belian customer 1.5%, commission buyback 0.3%. Okay. So kalau ada duit poket lebih tu, ambil lah offer ini. Kalau tuan-tuan jadi dealer secara EPP, bayar 10 kali, tuan-tuan tak perlu tunggu habis bayar. Tuan-tuan buat 10 kali bayar, bayaran bulan pertama, tuan-tuan dah layak untuk menjadi, untuk mendapat title dealer. Okay. Ada orang tanya lagi. Robiah Muhammad Taib, mana satu lebih baik? Cash money buy physical or gap then cairkan physical? Oh, jawapannya senang saja, Robiah. Kalau poket awak dalam, duit awak banyak, awak Robiah akan mendapati, kalau kita beli seketul emas yang besar, contohnya 10 gram, 20 gram, 50 gram, bila kita terus beli emas yang besar, harga per gram dia lebih murah berbanding beli gap. Gap ni harga dia berdasarkan kepada harga 10 gram emas 10 gram yang dibundarkan kepada ringgit terhampir. Jadi Robiah kalau modal besar, terus beli fizikal seketui. Contohnya nak beli sekilo, tak payah masuk gap sekilo. Terus beli sekilo fizikal, lagi murah. Okay. Now, promosi dealer. Tuan-tuan, inilah promosi dealer untuk tuan-tuan. Oh, banyak promosi dealer ni. Beli 7 dinar, boleh bayar 10 bulan. Yang kedua, beli gap 5,000 full payment. Ini tak boleh bayar bulan-bulan. Ini kena buat full payment lump sum. Yang ketiga, beli PG jual barang kemas 3,000. Boleh buat 6 bulan bayar. Beli bunga emas 30 gram. Boleh buat 10 bulan bayar. Beli 2 kilo silver bar. Nah, siapa suka silver bar? Beli 2 kilo. Boleh buat 10 bulan bayar. Kemudian beli Mickey and Friend 4 set. 2,998 boleh buat 10 bulan bayar. Dina casing 3 set boleh buat 10 bulan bayar. Dan campur Westcard RM200 jadi nombor dealer. Promosi priority dealer. Siapa yang duit lebih, jadilah priority dealer untuk dapat komisen lebih dan juga insentif recommend orang yang lebih. Apa dia? Syarat dia, beli 14 dinar, boleh EPP 10. Beli gap 10,000 full payment. Beli PG jual 5,000, boleh buat 6 bulan bayar. Beli bunga emas, jongkong bunga emas 50 gram. Boleh campur-campur. Tak semestinya 50 gram seketul, boleh campur 20, 20, 10. Ataupun 10, 10, 10, 10, 20. Tak kisahlah, janji 50 gram, boleh buat 10 bulan. Ataupun beli silver 3 kilo. Ataupun beli Mickey and Friend 8 set, 5,996, boleh EPP 10. Dan beli Dina casing 5 set, boleh jadi priority dealer. Campur Westcard RM200. Now, promosi istimewa untuk pelajar IPT dan government staff. Special offer untuk tuan-tuan, pelajar dan government staff boleh jadi normal dealer dengan pembelian berikut. Nombor 1, belian PG Gold Museum RM2,500, boleh buat EPP 6. Yang kedua, bukan yang satu-satu. Yang kedua, beli PG Jewel Store RM2,500. Yang ketiga, beli Aurora Store RM2,500. Okey, benda-benda ni nombor 1, 2, 3 ni tuan-tuan buat belian di pgmall.my. Okey, beli dekat PG Mall RM2,500 untuk government staff dan pelajar IPT. Dan jika nak jadi priority dealer, beli PG Gold Museum RM5,000, boleh buat EPP 6. Beli di PG Jewel Store RM5,000. Ataupun nombor 3, beli di Aurora Store RM5,000, boleh jadi priority dealer. Khas untuk
pelajar IPT dan juga government staff. Okey. Dan kena beli Westcard RM200. Okey, dah habis. Okey, sekarang saya nak tunjuk. Okey, Syarif Syahid tanya, lecturer IPT boleh tak? Lecturer IPT saya rasa boleh. Lecturer should be okay. Lecturer universiti awam. Lecturer universiti awam boleh, Syaril. Boleh. Okey. Apa ni, sertakan kad ID lecturer tu sebagai bukti. Okey, boleh. IPTA. Okey, kemudian untuk ni saya nak tunjuk Mickey Mouse bar. Okey, tuan-tuan, siapa yang peminat Mickey Mouse, kalau tuan-tuan beli yang package nak jadi dealer ni, dia sebenarnya dia ada 2 set, dia ada 4 keping. So tuan-tuan add to cart sebanyak 2 kali ni. So tuan-tuan akan jadi normal dealer. So dia ada, so siapa yang beli satu set dia ada 2 set, dia ada 4. Okey, tengok ni, dia tengok dalam website publicgo.com.my bahagian order. Ni untuk dealer-dealer lah, pergi tengok kat situ. Dina casing set. Tengok ni yang gambar ni. Gambar satu Dina combo. Satu Dina campur rainbow pendant, RM1,702. Beli 3 set ataupun 5 set. Untuk jadi normal dealer ataupun priority dealer. Okey. Dan promosi dealer secara Marvel Fantasy Combo. Tuan-tuan beli satu set 12 keping Marvel, tuan-tuan jadi normal dealer. Harga dia RM4,200. Westcard RM200 dan boleh request post ke rumah. Siapa beli Marvel set boleh request post ke rumah. Kalau beli 2 set 24 keping boleh jadi priority dealer. Harga dia RM8,400. Westcard campur RM200. Boleh request post ke rumah. Publigo akan hantar 2 parcel. Sebab kita punya limit satu parcel 20 gram. Jadi kalau 24 gram ni kita buat 2 parcel. Ini rupa dia Marvel 12 keping. Siapa yang peminat Marvel ni, belilah. Seronok. Ini untuk collectors. Okey, saya ulang balik. Sesiapa yang membeli saya punya promosi pada hari ini, tuan-tuan akan layak untuk dapat cabutan bertuah. 1 Dina beli dapat 5 entry. 10 gram dapat 10 entry. Okey, 5 gram saya kena tambah. Siapa beli 5 gram, dia dapat 5 entry. Silver, 250 gram, 5 entry. Normal dealer, 50 entry. Priority dealer dapat 100 entry. Cabutan bertuah menang hadiah. Ini hadiah dia. So, tawaran ini bermula hari ini 26 hari bulan 6 hingga 30 hari bulan 6 2021, hari Rabu 12 tengah hari. Yes, sampai hujung bulan. Jom lucky draw. Okey, dah habis. Alright. Okey tuan-tuan, sekarang tiba masa yang dinanti-nantikan, iaitu sesi lucky draw. Siapa yang akan menang lucky draw? Orang yang ambil offer Facebook Live saya pada bulan lepas, dia akan layak automatik. Automatik, tak payah bagi tahu Public Gold, automatik akan masuk lucky draw. Sudah bersedia untuk lucky draw? Okey, kita ke lucky draw sekarang. Baik. Saksikanlah wahai dunia, siapa yang menang lucky draw. Okey, kita start sekarang. Pemenang untuk Gold Card Folder. Tahniah, Cik Baharudin bin Cik Harun. Pemenang yang kedua, lucky draw. Muhammad Hilmi bin Yusri. Gold Card Folder yang ketiga. Fauziah binti A. Khalid. Tahniah, Fauziah. Seterusnya, Suryatul binti Ismail. Tahniah.
Ada orang tanya, Nurul Aini tanya, kalau nak join jadi dealer ni kena kontak siapa? Nurul Ain Yasin. Kontak orang yang ajak awak datang dengar seminar saya. Sebab itu adalah orang yang introduce anda kepada PG. Okey, Nur Amirah binti Omar. Tanah. Next, Juli binti Kasim. Kasmin. Tahniah Juli Kasmin. Seterusnya, Rosita binti Kamarudin. Pemenang Go Kart folder yang seterusnya. Khairul Faizal bin Darus. Tahniah. Pemenang Go Kart folder yang seterusnya. Marina binti Osman. Tahniah. Pemenang seterusnya. Go Kart folder. Nur Syahida binti Sawai. Tahniah. Tempat ke-9, RM30. PG Mall, C-Wallet. Cik Rozita binti Muhammad Syarif. Tahniah Cik Ta. Cik Ta menang. Tempat ke-8, RM30 PG Mall Credit. Nur Haslinda binti Adnan. Tahniah Nur Haslinda Adnan. Tempat ke-7, RM50 C-Wallet. Boleh shopping di PG Mall. Pemenangnya adalah Siti Hasiyah binti Hati. Wah, sedap nama. Seterusnya tempat ke-6. Syaharuddin bin Abdullah. RM88 PG Mall Credit. Tempat ke-5. Nurul Nadira binti Ahmad Rizam dapat RM100 PG Mall Credit. Yes, shopping RM100. Tempat ke-4. Dimenangi oleh Faizah binti Ahmad. Tahniah menang sumbang. Tempat yang ke-3. Tuan Lokman bin Tuan Abdullah. Tahniah Tuan Lokman menang tempat ke-3 earring. Tapi saya rasa yang betuahnya ialah bini dia ataupun tunang dia ataupun girlfriend dia. Sebab dia lelaki tak boleh pakai ataupun mak dia. Okey, tempat ke-2. 1 gram gold bar Russia. Siapakah pemenangnya? Puvaneswari, anak perempuan Tanggayah. Tahniah Puvaneswari menang 1 gram Russia. Okey, tempat pertama. Pemenang setengah dinar jatuh kepada setengah dinar. Nur Azah binti Abdul Aziz. Tahniah Nur Azah Abdul Aziz. Dan grand prize bunga emas. Rupanya ada di-upgrade daripada 1 dinar naik 5 gram. Yes. Okey, tahniah kepada siapa? Suhardi bin Abdul Hamid. Tahniah Suhardi bin Abdul Hamid. Tuan menang grand prize. Okey. Bunga emas 5 gram. So, berakhirlah sudah kita punya cabutan bertuah pada hari ini. So, tuan-tuan sekalian, dealer PG, sila sebarkan, war-warkan peluang ini kepada tuan-tuan punya prospek, tuan-tuan punya customer. Kalau new customer dapat hadiah welcoming Go Kart folder. Kalau beli apa-apa saja offer saya, tuan-tuan dapat cabutan bertuah, menang lucky draw. Dan jika ada modal, jadilah dealer. So, terima kasih kepada tuan-tuan yang menang. Yang tak menang jangan risau. Ambil offer saya dan saya doakan semoga tuan-tuan menang
pada Lucky Draw bulan hadapan. So terima kasih kerana menonton Facebook Live saya. Ingat, sebelum saya berpisah, jika nak pandai emas, dapatkan buku-buku saya di pgmall.my dan sila baca dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.